Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya ucapkan kepada Cikgu Roslina, Guru Subjek Sejarah. Pada hari ini, kumpulan kami akan membentangkan tajuk bab 6 Kesultanan Johor Riau. Tajuk kecilnya ialah 6.1 Pengasasan Kesultanan Johor Riau. Kesultanan Johor Riau diasaskan oleh waris Kesultanan Melayu Melaka yang meneruskan tradisi kegemilangan kerajaan awal di alam Melayu. Kerajaan ini juga mewarisi sistem pemerintahan dan pentadbiran serta wilayah jajahan takluk dan naungan Kesultanan Melayu Melaka. Terdapat 4 isi atau huraian dalam bab ini. Yang pertama ialah pengasasan kerajaan. Kesultanan Johor Riau telah diasaskan oleh Raja Ali Putra Sultan Mahmud Shah dan Tun Fatimah. Baginda menggunakan gelaran Sultan Auluddin Rakyat Shah I. Bendahara Srinara dirajat dititahkan menghimpunkan rakyat untuk membuka negeri di pesisir Sungai Johor. Terusnya, yang kedua ialah pusat pemerintahan Kota Kara Pekan Tua yang dibina semasa pemerintahan Sultan Auluddin Rakyat Shah I pada tahun 1528 untuk memudahkan kapal berlabur kerana berhampiran sungai yang lebar dan dalam. Kawasan yang berbukit bukau menjadi benteng pertahanan daripada ancaman luar. Yang ketiga ialah pusat pemerintahan Kota Sayong di Sayong Pinang yang dibuka selepas serangan Portugis ke atas Kota Kara pada tahun 1335 dan lebih selamat kerana menyukarkan kapal perang melintasi sungainya yang sempit. Yang terakhir ialah Kota Batu, Johor Lama, dikenali sebagai Pekan Batu dan dibuka pada tahun 1540 yang dianggap strategik kerana terletak di Sungai Johor yang lebar dan dalam. Ia memudahkan kemasukan kapal dagang. Cabaran ke arah kegemilangan. Kesultanan Johor Riau menghadapi pelbagai cabaran untuk mempertahankan kedaulatannya. Antara cabaran tersebut termasuklah persaingan Johor Aceh Portugis, perang Johor Jambi, konflik pembesar dan ancaman raja kecil. Yang pertama, persaingan Johor Aceh Portugis. Ini berlaku peperangan antara tiga kuasa ini untuk menguasai perdagangan di Selat Melaka. Perang ini dikenali sebagai Perang Tiga Segi atau Perang 100 Tahun. Peperangan ini berakhir apabila Johor memberikan bantuan kepada Belanda untuk mengalahkan Portugis dan menguasai Melaka pada tahun 1641. Aceh pula mengalami kemerdekaan selepas kemangkatan Sultan Iskandar Khan. Yang kedua pula ialah Perang Johor Jambi. Johor menuntut wilayah tunggal daripada kerajaan Jambi. Krisis dan peperangan berlaku dari tahun 1659 hingga 1679. Johor menyerang Jambi pada bulan Jun 1679. Jambi tewas dan tunduk di bawah kuasa Kesultanan Johor Riau yang berpusat di Riau. Konflik pembesar. Konflik berlaku antara Bendahara Tun Habib Abdul Majid dengan Laksmana Tun Abdul Jamil untuk menguasai pemerintahan kerajaan Johor Riau. Persaingan berakhir dengan pengunduran Laksmana Tun Abdul Jamil ke Terengganu. Keturunan Bendahara kembali terpengaruh dalam pemerintahan kerajaan Johor Riau. Tun Habib meninggal dunia dan dikenali dengan gelaran Bendahara Padang Saujana. Jawatan Bendahara digantikan oleh anaknya Tun Abdul Jamil. Yang keempat atau yang terakhir ialah ancaman Raja Kecil. Raja Kecil menyerang Johor pada tahun 1718 kerana menuntut takhta kerajaan Johor. Baginda mendakwa dirinya sebagai putra Sultan Mahmud Shah yang pertama, iaitu Sultan Mahmud Mangkat di Dulang 1685 hingga 1699 dan mengisytiharkan dirinya sebagai Sultan Johor Riau dengan menggunakan gelaran Sultan Abdul Jalil Rahmat Shah. Raja Sulaiman Putra Sultan Abdul Jalil Yayat Shah yang keempat meminta bantuan Opu Bugis Lima bersaudara untuk mengusir Raja Kecil. Raja Kecil dapat dikalahkan pada 4 Oktober 1722. Raja Sulaiman ditabalkan sebagai Sultan Johor dengan gelaran Sultan Sulaiman Badrul Alam Shah 1722 hingga 1760.
manakala Dang Marewa dilantik sebagai Yang Dipertua Muda atau Yam Tuan Muda Bugis yang pertama di Johor. Cabaran yang dihadapi oleh Kesultanan Johor Riau menggugat kewibawaan pemerintahan dan kedaulatan Johor. Kecekalan dan kebijaksanaan pemerintahan menghadapi cabaran getir telah membawa Kesultanan Johor Riau ke arah kegemilangan. Kita wajar mencontohi semangat juang yang tinggi dan mampu menghadapi segala cabaran demi mencapai kejayaan dan kecemerlangan pada masa hadapan. Strategi menghadapi cabaran. Kepimpinan Kesultanan Johor Riau berjaya menghadapi cabaran yang menggugat kedaulatannya dengan menggunakan beberapa strategi. Antaranya termasuklah memindahkan pusat pemerintahan, membina kota pertahanan serta menjalinkan hubungan persahabatan dengan Belanda. Yang pertama, pemindahan pusat pemerintahan. Sebahagian besar pusat pemerintahan Kesultanan Johor Riau terletak di sepanjang pesisir Sungai Johor. Semasa pemerintahan Sultan Ibrahim 1677 hingga 1685, kegemilangan Kesultanan Johor Riau diteruskan di Kepulauan Riau Lingga yang menjadi pusat pemerintahan yang baharu. Pusat pemerintahan sering berpindah disebabkan oleh keperluan strategi ketenteraan dan pertahanan serta muslihat mempertahankan diri daripada ancaman Portugis dan Aceh. Yang kedua, membina kota pertahanan. Kota pertahanan yang dibina sering berubah mengikut lokasi pusat pemerintahan dan mempunyai bentuk serta ciri yang tersendiri. Kota Karang dibina semasa pengasasan kerajaan oleh Sultan Alauddin Riayat Shah I. Terletak di Kuala Sungai Telor, pagar dibuat dengan panjang kayu besar setinggi 40 kaki iaitu 12 meter. Diperkuatkan dengan bedil dan meriam. Yang ketiga, menjalinkan hubungan dengan Belanda. Kepimpinan Kesultanan Johor Riau mengekalkan kedaulatan kerajaan dengan mengadakan perjanjian persahabatan dengan pihak Belanda. Dasar berbaik-baik dengan Belanda dilakukan sebagai strategi untuk menghadapi ancaman daripada Portugis di Melaka dan Aceh. Hubungan Johor-Belanda bermula pada tahun 1602 apabila Belanda menawarkan bantuan kepada Sultan Alauddin Riayat Shah II 1597 hingga 1615 untuk melindungi Johor daripada serangan Portugis dan Aceh. Perjanjian Johor-Belanda ditandatangani pada 17 Mei 1606 antara Admiral Belanda Cornelis Metelius de Jonge dan Sultan Alauddin Riayat Shah II di atas kapal Belanda bernama Orange. Belanda meminta bantuan Johor untuk menyerang Melaka. Johor mengambil bahagian dalam perang Belanda-Portugis dengan memberikan bantuan yang berikut: membantu mengangkut peralatan perang, membuat tapak meriam, menggali parit kubu, mengikat musuh lari ke dalam hutan, menaikkan semangat tentera Belanda. Johor membantu Belanda mengepung dan menyerang Portugis di Melaka sejak 2 Agustus 1640. Portugis di Melaka berjaya ditewaskan pada Januari 1641. Sekian sahaja dari kumpulan kami. Harap anda faham dan pelajari bab 6 ini yang kami telah terangkan dalam tajuk 6.1. Sekian, terima kasih. Bye-bye.